Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda dua kisah seram. Okay guys, sebelum kita mulakan dengan kita punya kisah pada malam ini, jangan lupa kepada anda yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment, tekan butang subscribe sekarang. Okay guys, ini adalah kisah kita yang pertama. Okay, kisah yang pertama ni, kali ni mengisahkan tentang seorang budak ataupun seorang lelaki yang bernama Malik. Dia ni berasal daripada Sarawak dan sebelum ni Malik bekerja dekat area Selangor dan disebabkan kontrak kerja dia dah habis, pulanglah dia ni ke kampung. Jadi macam biasalah guys, bila dah balik kampung ni jadi penganggur, apa lagi yang nak dibuat melainkan merayau-rayau pada waktu petang selain melepak aja dekat rumah. Jadi guys, pada satu petang ni Malik ni pergilah keluar melepak dekat gelanggang takraw yang berada dekat sekolahnya dulu, dan dia ni terjumpa dengan kawan-kawan lama dia. Jadi disebabkan orang kata dah lama tak berjumpa dengan kawan-kawan lama dia ni, banyaklah benda yang diorang buat kan. Macam-macam cerita yang diorang kongsikan bersama. Jadi guys, nak dijadikan cerita ni, adalah seorang kawan Malik ni daripada kampung sebelah. Okey, kita bagi nama dia sebagai Azlan. Jadi si Azlan ni minta tolong dekat Malik untuk tengok-tengokkan rumah pusaka dia ataupun rumah pusaka keluarga dia, disebabkan si Azlan ni dia nak kena keluar daerah selama 2 hari untuk menguruskan hal tanah dekat satu bandar ni lah. Jadi bandar apa tu Azlan tak cakap dekat Malik. Okey. Jadi tak tahulah kenapa Azlan ni pula, dia ni macam lebih percayakan Malik berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain. Mungkin disebabkan Azlan ni ataupun Malik ni banyak tolong Azlan, dan kawan-kawan dia orang yang lain ni, dia orang macam agak liar, agak nakal sikit. Okeylah, tak kisahlah pasal hal tu. Jadi guys, selang beberapa hari selepas tu, sebelum Azlan bertolak ke bandar selepas subuh bersama isteri dia ni, rumah tu pun dah ditinggalkan kosong tanpa berpenghuni tau. Memang tak ada orang. Jadi Azlan dan juga isteri dia datanglah ke rumah Malik untuk bagilah kunci rumah dekat Malik. Okey, minta tolong kat Malik lah. Minta tolong kat Malik, tolong hidupkan suis lampu, tolong bersihkan apa yang patut dan sebagainya ni. Bukan hanya dekat satu bilik je yang dia suruh buka lampu ni, tapi dia suruh buka lampu the whole house. Okey, seluruh rumah, lampu dapur, lampu ruang tamu, lampu hall. Ruang tamu hall samalah. Ruang tamu, lampu dapur, lampu bilik, dia suruh buka semua. Termasuklah lampu dekat reban ayam dan juga itik kepunyaan si Azlan ni. Dan Azlan juga minta Malik untuk bagikanlah makan dekat ayam dengan itik dekat sebelah pagi kan. Jadi sebagai seorang kawan yang baik, seorang kawan yang baik, yang rapat dan juga telah diberikan amanah ni, Malik ni follow je lah segala arahan si Azlan ni. Disebabkan mengenangkan masa dulu zaman-zaman muda, Malik ni jenis yang macam tak ada duit, kesepitan, nak makan pun kadang-kadang kena catu. Azlan ni lah yang banyak bantu si Malik ni. Jadi guys, pada petang hari tu, Malik ni dia macam agak terlambat jugalah nak pergi ke rumah Azlan. Lebih kurang dalam pukul 6 petang macam tu lah, 6 suku lah lebih kurang. Jadi dengan keadaan yang tergesa-gesa ni pun, Malik pergilah naik motor pergi ke rumah Azlan ni dengan naik motor abang dia ni, dan pecutlah secepat yang mungkin supaya dia boleh cepat sampai dekat rumah si Azlan ni. Macam korang semua tahu guys, dekat Sarawak ni, kalau dah pukul 6.30 petang tu, keadaan tu memang dah hampir-hampir gelap. Dia tak sama macam Semenanjung tau. Semenanjung 6.30 kita still boleh main bola, boleh berlari-lari kat luar kan. Tapi kalau dekat Sabah Sarawak ni, pukul 6.30, 6.45 petang ni, dia dah memang gelap dah. Okey. Jadi bila sampai je dekat rumah Azlan ni, Malik pun parking lah motor dia ni kat tepi jalan. Lepas tu dia pun turun daripada motor, keluarkanlah kunci rumah Azlan ni. Agak banyak tau kunci rumah yang Azlan bagi ni, dan semua kunci rumah ni hampir sama. Tak tahu mana satu kunci pintu depan, tak tahu mana satu kunci pintu belakang, tak tahu kan. Tapi ada satu kunci jenis mortise key yang sememangnya ramai orang yang menggunakan kunci itu sebagai kunci pintu belakang. Dan sangkaan Malik ni memang betul yang Azlan juga menggunakan kunci tersebut sebagai kunci pintu belakang. Jadi macam, dia nampak kunci ni, dia pun try lah bagi buka pintu belakang.
Jadi bila dia dah buka pintu belakang ni, yang ada encel ni, bila dia buka, pintu tu pun macam bila bunyi pintu macam tu dengan keadaan rumah yang macam agak gelap ni, macam agak seram juga ah. Jadi guys, pada waktu tu, berbekalkan lampu daripada handphone dia ni, Malik pun tercari-cari dekat dalam rumah ni. Mana switch lampu ni kan? Dia cari dekat bahagian dapur dulu supaya lebih mudah dan juga jelas sedikit lah untuk mencari lampu yang lain ni. Cari punya si Malik ni tak jumpa mana switch lampu ni. Daripada hujung rumah ke pangkal rumah dia pergi. Puas dia tawaf rumah dia ni dekat dalam rumah dia cari switch lampu ni, tak jumpa-jumpa. Macam biasalah guys rumah kampung. Ada yang ikut suka hati diorang je. Diorang letak wiring lampu rumah dekat mana. Ada yang lampu rumah dekat tepi toilet, lampu hall dekat tepi bilik, macam-macam lah. Korang tahulah korang kalau yang mana yang duduk kampung, memang macam itulah gaya switch lampu ni. Jadi guys, nak bagikan gambaran dalam keadaan yang gelap gelita ni, mata Malik ni duk melilau-lilau cari memandang sekeliling sambil berjalan menuju ke sudut dapur. Sampailah mata dia ternampak dekat meja makan yang membuatkan dia macam agak terkejut sikit. Dia macam terkejut tau. Dalam sama-sama tu guys, si Malik ni dia ternampak satu susuk tubuh orang tua berpakaian lusuh tengah duduk dekat kerusi meja makan tu membelakangi si Malik ni. Seolah-olah dia tengah makan lah. Dia macam tengah makan. Jadi guys, pada waktu tu si Malik ni dah rasa seram cuma dia macam tak adalah seram sangat, cuak-cuak sikit-sikit je lah. Dan secara tiba-tiba, secara spontan itu, si Malik ni pula boleh bercakap dengan orang tua tu. Assalamualaikum makcik. Saya nak onkan switch lampu ya makcik sebabkan Azlan minta tolong saya pagi tadi sebelum dia bertolak ke bandar. Jadi si Malik pun tekanlah switch lampu bawah rumah. Jadi bila dia tekan switch lampu bawah rumah tu, lampu dapur tu masih tak terbuka lagi, lampu lain yang dah terbuka kan. Dan bila dia pusingkan kepala dia ke belakang, ke arah meja makan dengan bantuan lampu suluh telefon bimbit tu, berderau darah si Malik ni. Jantung dia ni rasa macam nak terkeluar guys. Sebabkan apa? Dia nampak makcik tua tu dalam keadaan yang rupa dia sangat-sangat hodoh, berdarah-darah. Tapi makcik tu dah berdiri tegak. Berdiri tegak sambil memandang tepat dekat arah si Malik ni. Dan secara tiba-tiba guys, benda tu pula ataupun makcik ni pula boleh sengit-sengitkan kepala dia. Lebih kurang macam tu lah. Dia sengit-sengitkan kepala dia tu, jalan cuba untuk mendekati si Malik ni. Malik tak cerita lama guys. Dia tak tunggu lama punya. Dia terus cabut keluar daripada rumah Azlan ni. Jadi macam biasalah guys orang dalam keadaan yang cuak takut macam ni, kepala otak pun orang kata dah tak boleh nak berhubung dah time tu. Instead of dia keluar pintu belakang, dia boleh berlari ke ruang tamu menuju ke pintu depan pula. Kau bayangkan. Jadi dalam keadaan dia tengah panik ni, sambil-sambil dia memulas-mulas tombol pintu ni yang sememangnya berkunci ni, dan kunci dia pula tergantung dekat pintu belakang. Aku macam alamak kan kalau aku balik dekat pintu belakang kan nak ambil kunci, kalau katakan makcik tu ni terkekam aku macam mana pula kan. Kalau dia mengilai ke apa ke, cekik aku ke, naya aku kata. Jadi guys, dalam keadaan gopoh-gapah ni, Malik buka tingkap daun yang ada dekat ruang tamu tu dan tanpa berfikir panjang, dia pun keluar dan terjun melalui tingkap tu sampai kan orang kata tersembam muka dekat tanah, kerbang, tersembam muka dia kan. Tapi orang kata tak adalah tinggi sangat, biasa je lah. Jadi bila dia dah berlari terhuyung hayang nak menuju ke motor ni, Malik terkial-kial nak hidupkan enjin motor dia tu. Sebabkan apa? Kaki dia tu sakit disebabkan terkejun daripada tingkap tadi. Kesudahannya, si Malik sorong motor tu laju-laju. Lepas tu dia dah sorong laju-laju, dia dah lari sorong, dia lompat atas motor, masuk gear 1, terus hidupkan motor enjin dia ni. Jadi guys, dalam perjalanan balik tu, Malik mula berfikir tau. Dia kata macam, siapa pula orang tu kan? Setahu aku nenek Azlan ni dah meninggal. Azlan pula kata dia tinggal berdua je dengan bini dia. Kan? Siapa pula orang tua ni? Dan pada ketika tu jugalah baru Malik teringat yang Azlan juga ada menceritakan pada dia yang dia merasa sedih. Walaupun dah hampir 2 tahun usia perkahwinan dia bersama isteri dia tu, tapi diorang ni masih lagi belum dikurniakan zuriat. Jadi macam, memang betul lah si Azlan tinggal berdua je, mana ada orang lain. Jadi guys, bila sampai je dekat rumah, Malik ni buat-buat macam tak ada benda yang berlaku tau. Tapi dekat dalam hati dia ni risau. Dia macam duk terfikir, aku dah tutup ke pintu dapur rumah dia tadi lah. Dia cakap macam tu. Dia dah mula gauk kepala lah. Dan kebetulan pada waktu tu, abang Malik ada kat rumah.
pergilah cakap dekat abang dia ni, minta tolong abang dia ni. Bang, kau boleh tolong aku tak bang? Kau nak tolong apa lagi ni, Lek? Bang, kau tolong aku pergi rumah Azlan kejap boleh tak? Tadi aku rasa macam aku lupa lah nak tutup pintu belakang rumah dia. Sebabkan tadi aku tergesa-gesa nak keluar ni. Perut aku rasa lapar lah. Kan? Rasa lapar sangat ni. Boleh bang? Boleh tak? Aku malas lah nak keluar lagi bang. Jadi masa Malik cakap macam tu, dia kata sambil-sambil buat muka selenga dia, muka bodoh, muka kesian dia kan. Lepas tu abang dia nama Zahid ni, abang dia pun cakap lah, kau ni, semua benda kau nak lupa kan? Bak sini kunci tu, dia kata. Jadi guys, dipendekkan cerita, Zahid tak ada pula kena kacau masa pergi rumah Azlan untuk tutup pintu belakang pada malam tu. Kan? Tak heran jugalah sebabkan apa tahu? Sebabkan si Zahid ni, dia ni kata macam hati dia kering sikit. Pada keesokan harinya tu, si Malik ni buat-buat demam. Dia tampalnya cool fever dekat dahi untuk dijadikan alasan kurang sihat dan malas nak pergi ke rumah Azlan. Jadi segala amanah Azlan yang diberikan kepada Malik ni, Malik dah serahkan bulat-bulat dekat abang dia si Zahid ni. Jadi sebaik je Zahid balik daripada rumah Azlan, dia marah-marahkan Malik. Sebabkan apa? Amanah tu sepatutnya dilakukan oleh Malik, bukannya pada diri dia sendiri. Jadi memandangkan diorang dua ni adik-beradik, Zahid ni buatlah juga. Dia buatlah juga, orang kata amanah ni, sampailah si Azlan ni balik. Jadi guys, dipendekkan cerita, setelah beberapa hari Azlan balik daripada bandar tu, Malik ada berjumpa lah dengan Azlan. Lepas tu bertanyakan pasal hal rumah tu tau. Dan Azlan pun ada menceritakan bahawa memang ada sedikit gangguan dekat rumah dia. Tapi selama ni gangguan tu sekadar bunyi-bunyian je. Tak adalah sampai menunjukkan rupa, menunjukkan bentuk dan sebagainya. Jadi si Malik ni pula menceritakan apa benda yang dia telah alami ketika berada dekat dalam rumah Azlan. Tapi tak semualah. Hanya sebahagian saja untuk menjaga hati Azlan yang orang kata tak naklah buat Azlan rasa panik ke ataupun rasa takut. Kan? Agak seram juga rumah ni. Jadi si Malik ni ada tertanya juga pada diri dia kan. Macam, kenapa agak dia aku terkena gangguan macam ni kan? Azlan dengan isteri dia dengan Zahid tak ada pula kena ekstrim gangguan macam aku ni. Mungkin benda tu tahu kot aku ni jenis penakut, sebab itu dia datang kacau aku. Tak apalah. Yang penting lain kali kalau Azlan minta tolong aku tengok-tengokkan rumah dia sekali lagi, jangan haraplah aku nak pergi. Kalau katakan aku nak pergi pun, aku confirm bawa abang aku, tak pun aku bawa lah kawan aku yang mana-mana sekalipun. Cerita yang pertama berkenaan dengan Malik, Azlan dan juga Zahid ni. Seram Seram kenapa tau? Yelah, kita expect dekat rumah dia tak ada siapa-siapa kan? Datang-datang buka lampu rumah, tiba-tiba ada orang pula duduk kat dapur kan? Dan dia pula tak terfikir kan, yang itu bukan orang kan? Dia macam, Assalamualaikum makcik, saya buka lampu dulu kan? Kau, dia dah buka lampu, dia pusing balik belakang, makcik tu dah berdiri lah dengan kepala dia kan, kepala macam tu kan. Okey, tanpa masa, kita bacakan kisah kita yang kedua. Okey guys, kisah yang kedua ni, kisah seorang pekerja yang bernama Anissa yang baru dinaikkan pangkat dan pada masa yang sama juga pejabat dia telah berpindah ke tempat yang baru. Jadi pejabat baru Anissa ni terletak di bangunan berkembar 3 tingkat tau. Kan? Jadi disebabkan kawasan tu baru je dibuka, masih banyak lagi lah unit pejabat yang masih kosong. Jadi dalam satu kawasan ada lebih kurang dalam 10 unit dan kebanyakan kejiranan pejabat Anissa ni dibuat sebagai tempat simpan-simpan barang-barang tau. Kira macam storage lah yang dipenuhi dengan kotak-kotak dan cuma ada signboard office diorang je kan. Hanya management office Anissa je menjadikan bangunan tu tempat baru untuk pekerja dia bekerja. Jadi di waktu pejabat boleh dikatakan yang pejabat Anissa ni satu-satunya pejabat yang hidup dekat situ kerana orang keluar masuk pagi, tengah hari dan juga petang. Jadi guys, pejabat baru Anissa ni baru digunakan selama 6 bulan tau. Dan setiap department diasingkan mengikut tingkat. Untuk department 1 terletaknya dekat bawah sekali. Manakala dekat tingkat atas sekali pula ada dekat orang kata macam area beriadah, tempat istirahat, tempat chill, macam ada bilik khas untuk tidur, ada bilik untuk main video game, bilik untuk indoor game macam pingpong table dan sebagainya kan. Jadi guys, macam biasalah waktu solat si Nisa ni dia akan naik menggunakan lift untuk ke tingkat atas dan dia ni selalu bertembung dengan kawan-kawan dia lain-lain yang baru selesai rehat dekat situ ataupun kawan-kawan dia yang tengah menunggu lift. Dan ada juga yang menggunakan tangga kan. Dan kadang-kadang tu boleh terdengar bunyi orang bersiul-siul sewaktu mandi ataupun orang kata bunyi rio rendah, ada orang bersorak ketika bermain pingpong dan sebagainya. Biasalah.
Jadi pada hari tu, Nisa ni dia rasa macam pelik sikit. Bila pintu lift terbuka, lampu tak menyala dan terasa sunyi je kawasan tu. Ataupun tingkat tu lah, dia rasa sunyi je. Jadi Nisa pun tengoklah jam dia. Dia tengok jam dia betul macam, baru pukul 7 malam kan. Takkan semua dah balik. Sebabkan apa tau? Selalunya kawan-kawan office ni semua ni akan lepak dekat, orang kata dekat tingkat atas ni, tempat riadah dekat tempat atas ni, lebih kurang dalam pukul 8-9 malam baru diorang balik. Tapi this time pukul 7 kosong, tak ada orang. Dan salah satu sebab kawan-kawan dia dan juga Nisa ni suka balik lewat disebabkan untuk elak traffic jam. Dan mungkin lebih seronok dengan environment office baru dia orang ni, orang kata yang macam ala-ala Google Office ni. Jadi dalam kepala otak si Nisa ni, besar kemungkinan office mate dia semua ramai bercuti untuk menghabiskan diorang punya annual leave ataupun diorang punya cuti tahunan diorang ni. Cuma Nisa je mungkin tak perasan disebabkan mungkin sibuk dan sebagainya. Jadi guys, Nisa ni pula, dia mempunyai macam satu jenis penyakit tau. Penyakit yang dinamakan OCD, iaitu gangguan obsesif kompulsif. Jadi kira Nisa ni dia rasa geli lah. Dia rasa geli dan takut untuk tekan switch lampu sebab takut ada banyak kuman kan. Jadi dalam pada perangai dia yang macam ni, dia sanggup berjalan dekat dalam gelap daripada lift sampailah ke toilet sebelum ke surau. Dia sanggup dia sanggup tak on lampu, dia sanggup jalan dalam gelap. Dan kebetulan pada hari itu Nisa ni dia bertembung dengan seorang kawan dia ni. Kawan dia ni kita namakan dia sebagai Helmi. Dia bertembung dengan Helmi dekat depan pintu toilet antara lelaki dan juga perempuannya toilet ni. Jadi bila diorang bertembung ni macam terkejut lah. Keadaan kat situ masa tu memang agak gelap. Jadi si Helmi ni pun dia macam terkejut juga bila dia nampak si Nisa ni macam hantu. Kenapa cakap Nisa ni macam hantu? Dengan make up dia, dengan rambut dia yang panjang dan sebagainya ni. Jadi bila diorang dah bertembung apa semua ni, diorang pun masing-masing terkejut. Jadi masing-masing pun ketawa lah kan, disebabkan dengan kelakuan ataupun reaction masing-masing ni. Jadi bila Nisa dah selesai urusan dia dekat toilet, dia pun teruslah menuju ke surau. Tapi masih tak on lampu dekat laluan nak ke surau tu. Sebabkan apa? Laluan dekat situ memang ada cahaya, orang kata cahaya sama-sama daripada koridor bahagian lain tau. Dan Nisa ni pula dia kata yang dia lebih rela bergelap daripada kotorkan jari dia ni. Jadi bila dah selesai solat, si Nisa pun pastikan semua lampu bertutup dengan menggunakan sekeping tisu untuk menutup jari dia ni untuk tutup switch lampu. Kau bayangkan perangai si Nisa ni. Dia boleh ambil tisu, dia letak kat jari dia ni untuk tutup lampu. Punyalah geli nak tekan switch lampu ni. Jadi guys, disebabkan tak ada orang langsung yang berehat dekat tingkat tu dan lampu pun tak ada yang terpasang, jadi si Nisa macam okeylah, mudah sikit kerja dia kan. Sebabkan apa? Tak payah nak tutup lampu. Bila dia dah gerak, dia dah sampai dekat pejabat, dia pun kemas-kemaslah barang. Dia kemas-kemas barang dan dia pun dah settle barang-barang dah kemas. Jadi dia pun turunlah ke tempat parking. Lepas tu dia pun naik kereta dia untuk balik ke rumah. Okay, settle hari tu. Jadi pada keesokan hari itu, kejadian yang sama berlaku pada Nisa. Dia bertembung sekali lagi dengan Helmi dan Helmi masih lagi terkejut tengok Nisa ni macam nampak hantu. Dan masuk hari ketiga, Nisa bertembung dengan Helmi sekali lagi dan perangai masih sama lagi. Macam dua-dua masih terkejut. Lepas tu si Nisa ni pun macam, Helmi, kenapa awak tak pergi toilet dekat level awak ni? Dia cakap macam tu. Dan pertanyaan Nisa ni tak dijawab oleh Helmi. Si Helmi macam, dia sengih ya. Jadi dalam Nisa nak melangkah masuk ke dalam toilet ni, bila Helmi dah gerak jauh daripada Nisa ni dia macam ada tercium bau macam tak best sikit. Dan dia mula fikir bau tu mungkin datang daripada Helmi lah kot. Mungkin bau masam ke bau busuk ni datang daripada Helmi. Mungkin sebabkan si Helmi ni baru settle lari atas treadmill ke apa kan. Yalah, sebab tingkat tu kan tempat riadah. Dia macam mungkin bau Helmi lah kot. Dan secara tiba-tiba si Nisa ni secara tak sengaja terfikir. Lepas tu dia macam, kenapa Helmi masuk toilet tapi tak pernah dengar pula bunyi flush ke, bunyi air ke? Takkan dia tak basuh tangan kot lepas dia dah guna toilet? Ke aku yang tak perasan? Si Nisa ni cakap macam ni. Jadi bila si Nisa ni tengah mengelamun duk fikirkan benda-benda tu, tiba-tiba terdengar ada orang ketuk pintu toilet utama. Tak 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 tak. Nisa, saya balik dulu tau. Jangan lupa offkan semua lampu. Nak saya temankan awak turun ke bawah ke? Oh Helmi, tak apa Helmi. Saya lepas ni saya nak solat dulu. Awak balik dululah Awak drive elok-elok and happy weekend. Dia cakap itu. Jadi
Si Nisa pun keluar daripada toilet, settlekan solat maghrib dia. Nisa pun terus balik. Sebab kenapa? Dia dah siap lebih awal kemas barang-barang dia sebelum pergi surau tadi. Jadi selalunya Nisa akan gunakan lift untuk turun, tapi pada hari itu dia pergi gunakan tangga pula. Surau pula berada dekat tingkat 3. Jadi si Nisa ni macam malaslah nak pakai lift, pakai tangga lah, nak exercise katanya. Konon-konon nak exercise lah, nak turun tangga ni. Jadi jalan nak menuju ke tangga tu perlu melalui pintu lift, dan pada ketika tu bila Nisa lalu je dekat depan pintu lift, dia terasa macam bulu tengkuk dia macam meremang sangat. Seolah-olah macam ada sesuatu ataupun ada seseorang yang sedang tunggu dia dekat depan pintu lift tu. Dan baru je Nisa turun 3 anak tangga, dia terdengar pintu lift terbuka. Teng. Jadi si Nisa ni pun mempercepatkan langkah dia untuk turun tangga tu. Tapi tak boleh. Disebabkan apa? Dia pakai high heels pada waktu tu. Tak guna betul lah high heel ni kan. Masa ni lah pula kau nak meremang bagai dan sebagainya. Macam-macam lah kan. Dia duduk ngomel seorang-seorang. Jadi masa Nisa tengah turun tangga tu, si Nisa ni sempat juga bercakap dengan diri dia sendiri ni. Siapa pula yang turun? Masa aku naik atas tadi memang gelap. Dan biasanya Helmi memang takkan gunakan lift sebab tempat kerja dia berada kat tingkat 2 je. Dan mestilah dia pakai tangga, takkan dia pakai lift pula. Dan tiba-tiba baru Nisa tersedar. Sejak terserempak dengan Helmi beberapa hari yang lalu, dia tak pernah terdengar bunyi pintu lift terbuka. Selalunya, kalau dekat dalam lift tu ada orang, mesti ada bunyi kan. Dan Nisa ni teruskan perjalanan dia turun tangga tu dengan berhati-hati. Dia terasa macam nak je buka kasut dia tu dan berjalan kaki ayam. Tapi bila dipikirkan, lantai kotor dan sebagainya dan perangai OCD dia ni, dia batalkan jalan niat dia ni. Jadi guys, sambil-sambil menuju ke bawah ni, Nisa baca ayat kursi untuk hilangkan perasaan takut dia ni. Jadi dipendekkan cerita, pada hari Isnin, kebetulan Nisa duduk semeja dengan Helmi ketika kata tengah makan lunch ni. Jadi Helmi pun tanyalah dekat Nisa, Nisa, kau punya annual leave kau ni banyak lagi ke? Ke dah habis? Cakap. Sebabkan apa tau? Menurut pada polisi syarikat diorang ni, annual leave diorang ni boleh di carry forward sebanyak 10 hari je. Jadi si Nisa ni pun jawab lah, alah Mi, aku punya cuti tak banyak lah Mi. Tapi kalau ada sekali pun aku pun tak tahu nak pergi mana kan. Oh ya ke? Tak apalah. Lain kali kau boleh lah pergi cuba bercuti kat Lombok kan. Tempat dia cantik sah kan. Aku baru je balik dari situ tau. Minggu lepas yang aku tak ada tu, aku pergi cuti kat Lombok lah kan. Jadi bila Helmi cakap itu, terkejut besar si Nisa ni kan. Jadi selama 3 hari minggu lepas tu, si Nisa ni bertemu dengan siapa? Patutlah masa tu, masa Nisa mengajukan soalan kepada Helmi, kenapa tak guna je tandas kat tingkat kau ni, si Helmi tak menjawab. Tersengih je masa tu. Lepas tu ada bau benda yang tak best pula. Dan pada waktu tu si Nisa macam, nasib baiklah aku tak minta Helmi temankan aku minggu lepas. Kalau tidak, masak aku. Jadi guys, sekarang ni Nisa dah tak lagi solat maghrib dekat surau. Jadi sebaik saja jam menunjukkan dalam pukul 6 petang macam tu, dia dah siap-siap ambil wuduk apa semua, terus bawa telekung turun bawah, solat dekat bahagian lobi dekat bawah. Ada surau dekat bahagian lobi dekat bawah. Itulah yang terjadi pada diri dia tu. Jadi guys, apa yang terjadi pada diri dia tu, Nisa simpan je dan tak menceritakan langsung dekat rakan-rakan pejabat dia. Dan hari-hari seterusnya tu, Nisa jalankan hari dia seperti biasa. Cuma kalau katakan menjelang petang je, Nisa confirm dah tak berani nak naik ke tingkat 3 seorang-seorang dah. Jadi itulah guys, cerita yang terakhir yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ni. Malam ni kita punya episod pendek je, tapi cerita dia agak seram juga. Okay guys, seperti yang anda perasan, saya menggunakan baju Intifada Free Palestine. Kita sama-samalah kita mendoakan saudara-saudara kita sesama Islam di bumi Palestin, supaya urusan mereka dipermudahkan, diberikan mereka kekuatan dan juga tabah untuk menghadapi dugaan yang melanda diri mereka pada sekarang ini. Okay guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.